Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Fatin Zulaika binti Kamal Ruzaman bersekolah di SMK Subang dari tingkatan 3 Anggeri ingin membentangkan kerja lapangan geografi saya yang bertajuk kajian tentang amalan kitar semula di sekitar Kampung Melayu Subang, daerah Petaling Shah Alam Selangor. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru mata pelajaran geografi saya iaitu Puan Sharifah Zainab binti Ahmad Zamri kerana telah membimbing saya dalam menyiapkan kerja lapangan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan saya yang telah memberi kerjasama dalam proses mencari maklumat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada bapa saya iaitu Kamal Ruzaman bin Khalid dan ibu saya iaitu Maimunah binti Haji Jaafar kerana telah memberi sokongan dan semangat kepada saya. Akhir sekali, ucapan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses menyiapkan kerja lapangan ini. Pendahuluan. Saya Fatin Zulaika binti Kamal Ruzaman, murid tingkatan 3 Anggeri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Subang, telah menjalankan kerja lapangan di sekitar Kampung Melayu Subang, daerah Petaling Shah Alam Selangor. Saya telah memilih kawasan kajian tersebut kerana kawasan itu berhampiran dengan rumah saya. Hal ini telah memudahkan saya untuk membuat kajian sewaktu PDPR. Saya juga telah membuat kajian tentang amalan kitar semula di Kampung Melayu Subang serta amalan tersebut untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian di kawasan tersebut. Selain itu, saya juga telah menilai halangan dan permasalahan yang dihadapi untuk melaksanakan amalan kitar semula serta memberi cadangan usaha yang perlu dilakukan bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan penduduk di kawasan kajian untuk mengamalkan kitar semula. Objektif kajian. Di sini terdapat beberapa objektif kajian yang telah saya jalankan bertujuan untuk mengenal pasti konsep dan elemen kitar semula, membina jadual dan cartapai serta mentafsir cartapai tersebut, menjelaskan amalan kitar semula serta kepentingan amalan tersebut untuk dipraktikkan dalam kehidupan seharian di kawasan kajian, mengkaji dan menghuraikan halangan serta masalah yang dihadapi untuk melaksanakan amalan kitar semula dalam diri penduduk di kawasan kajian, mencadangkan usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan penduduk di kawasan kajian, dan yang terakhir sekali ialah menghasilkan produk daripada barangan kitar semula. Kawasan kajian. Kawasan kajian saya ialah di Kampung Melayu Subang, daerah Petaling Shah Alam Selangor Darul Ehsan. Saya telah memilih kawasan ini kerana jaraknya yang dekat iaitu hanya 1 kilometer dari rumah ke sekolah saya. Kawasan ini berkeluasan kira-kira 50 hektar dan mempunyai bilangan penduduk seramai kira-kira 15,000 orang. Penduduk di sini terdiri daripada pelbagai kaum dengan purata umur 40 tahun. Kawasan ini terletak berdekatan dengan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz dan bandar Kota Damansara. Bentuk muka bumi kawasan ini ialah tanah pamah beralun, rata dan sesuai untuk membina pelbagai pertempatan, bangunan kedai, sekolah, masjid dan juga jalan raya. Kawasan ini juga merupakan salah satu kawasan yang mempunyai kadar pembuangan sisa pepejal dan sisa domestik yang sangat-sangat tinggi. Kaedah kajian. Terdapat 3 kaedah kajian yang telah saya pilih semasa menjalankan kajian ini. Yang pertama ialah kaedah soal selidik. Saya telah menyoal selidik penduduk di sekitar Kampung Melayu Subang, daerah Petaling Shah Alam Selangor. Seramai 10 orang responden telah memberikan kerjasama dan meluangkan masa mereka selama 5 minit untuk menjawab borang soal selidik yang telah saya edarkan bagi mengenal pasti bilangan penduduk yang memahami konsep dan elemen kitar semula serta mengamalkannya, amalan kitar semula yang dilakukan, kepentingan kitar semula, sebab yang menghalang mereka untuk mengitar semula dan cadangan usaha bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan penduduk untuk mengamalkan kitar semula di kawasan Kampung Melayu Subang. Rujukan internet.
Saya menggunakan kaedah ini untuk mengetahui tentang konsep dan elemen kitar semula. Saya telah merujuk beberapa laman web untuk mendapatkan beberapa maklumat tambahan bagi kajian saya. Rujukan bahan bercetak. Rujukan bahan bercetak seperti buku, majalah dan juga surat khabar digunakan untuk mengetahui konsep dan elemen kitar semula. Konsep dan elemen kitar semula. Kitar semula bermaksud memungut dan mengasingkan sisa pepejal bagi menghasilkan keluaran. Elemen kitar semula terdiri daripada 3 R. Yang pertama, reduce, kurangkan, reuse, guna semula dan recycle kitar semula. Reduce bermaksud amalan mengurangkan sisa pepejal untuk meminimumkan penggunaan sumber semula jadi dan sesuatu sumber tersebut digunakan mengikut keperluan sahaja. Reuse pula ialah tindakan penggunaan semula barangan secara berulang kali untuk mengurangkan penghasilan sisa. Penggunaan sesuatu barangan secara maksimum akan mengelakkan pembaziran. Recycle ialah amalan mengasingkan barangan mengikut jenis untuk menghasilkan produk yang sama jenis atau baharu semula untuk menjimatkan masa. Terdapat beberapa contoh amalan-amalan yang patut kita lakukan ialah mengguna semula botol plastik sebagai hiasan dan mengitar semula tayar terpakai untuk dijadikan sebagai pasu tanaman. Gambar rajah berikut merupakan cartapai. Melalui soal selidik yang telah saya jalankan, berikut merupakan cartapai menunjukkan kefahaman penduduk Kampung Melayu Subang mengenai konsep dan elemen kitar semula 3R. Jumlah responden yang terlibat adalah seramai 10 orang. Sebagai rumusan, bilangan responden yang memahami konsep dan elemen kitar semula adalah kesemua responden yang terlibat. Seterusnya, cartapai tersebut menunjukkan pengamalan kitar semula dalam kehidupan seharian oleh penduduk Kampung Melayu Subang. Sebagai rumusan, bilangan responden yang tidak mengamalkan kitar semula dalam kehidupan seharian adalah lebih ramai walaupun mereka memahami konsep kitar semula. Terdapat beberapa amalan kitar semula yang banyak dilakukan oleh penduduk di Kampung Melayu Subang. Yang pertama ialah mendermakan pakaian yang masih elok. Terdapat beberapa badan kebajikan yang telah menyediakan peti recycle dan mereka juga kerap datang ke kawasan ini untuk mengutip pakaian yang ingin didermakan. Yang kedua, penggunaan beg mesra alam bagi menggantikan plastik. Penggunaan beg plastik telah berkurangan. Ia akan diberikan apabila diperlukan sahaja. Sekiranya perlu, ia akan di-charge oleh pihak pasar raya. Amalan ini sudah menjadi kebiasaan dalam kalangan harian di Kampung Melayu Subang ini. Yang ketiga, menggunakan semula barangan. Dari pemerhatian yang saya jalankan, saya dapati kebanyakan rumah menggunakan botol plastik sebagai pasu bunga. Membuat bunga hiasan di atas meja dan beg plastik juga telah dibawa sebagai beg membawa barangan yang dibeli dari kedai atau pasar raya. Yang keempat, mengitar semula barangan. Dari tinjauan yang telah saya jalankan, penduduk terus menghantar barangan kitar semula ke kedai kitar semula yang terdapat banyak di kawasan Kampung Melayu Subang ini. Cuma, penduduk di sekitar ini masih lagi kurang pengetahuan mengenai sisa pertanian atau sisa makanan yang boleh dikitar semula. Kepentingan amalan kitar semula. Terdapat 3 jenis kepentingan amalan kitar semula. Yang pertama, dapat mewujudkan persekitaran yang selesa. Yang kedua, mengurangkan pencemaran. Dan yang ketiga, menjamin bekalan sumber semula jadi. Seterusnya, terdapat juga beberapa halangan atau permasalahan yang menyebabkan penduduk tidak dapat melaksanakan kitar semula. Yang pertama, sikap negatif dalam diri individu. Sikap penduduk yang masih berdegil dan tidak mahu menggunakan bekas makanan sendiri untuk membungkus makanan. Mereka lebih selesa makanan dibungkus dengan plastik. Ada juga di kalangan penduduk di kampung ini yang bersikap pentingkan diri sendiri.
tidak mahu mengumpul barangan yang boleh ditukar semula di rumah dan dihantar ke pusat kekal semula yang banyak terdapat di sekitar Kampung Melayu Subang ini. Yang kedua, sikap masyarakat yang memilih untuk membakar barangan. Saya dapati segelintir penduduk di sini memilih jalan mudah, iaitu dengan membuang sampah ke dalam sungai, iaitu Sungai Pelumut, atau membakar barangan tersebut. Cadangan usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan penduduk. Yang pertama, mengadakan kempen secara berkala. Pihak kerajaan atau bukan kerajaan perlu mengadakan kempen secara berkala untuk menggalakkan penduduk melibatkan diri dalam program amalan kitar semula ini. Gotong royong juga boleh dianjurkan dari semasa ke semasa untuk menjadikan penduduk lebih peka terhadap penjagaan alam sekitar di Kampung Melayu Subang ini. Yang kedua, menjadikan amalan kitar semula sebagai aktiviti mingguan di rumah. Setiap rumah, terutamanya bermula daripada ibu bapa, haruslah mendidik anak-anak mereka untuk mengamalkan kitar semula dengan menjadikan aktiviti tersebut sebagai aktiviti mingguan di rumah. Hal ini, ia akan menjadi tabiat dan ikutan yang berterusan. Sebagai rumusan, setelah tugasan kerja lapangan ini diselesaikan, saya telah mendapat beberapa maklumat berkaitan amalan kitar semula yang telah dipraktikkan oleh penduduk Kampung Melayu Subang. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa masalah yang dihadapi oleh penduduk ini yang menyebabkan mereka tidak dapat mempraktikkan amalan kitar semula dan telah memilih untuk membuang dan membakar sampah tanpa memikirkan alam sekitar yang semakin tercemar. Di sini terdapat beberapa lampiran yang telah saya ambil sewaktu menjalankan kerja lapangan ini. Sekian daripada saya. Terima kasih.